Yang berhormat Datuk, saya mendapat satu tip yang dibuat secara tersusun. Bukan standard yang buat tip ini, bukan standard apa dia peneroka di kawasan Gualip yang meneroka IPL. Walaupun apa dia tak panjang, lebih kurang 10 minit, tetapi cerita yang digambarkan merupakan satu pembohongan yang cukup. Cerita yang digambarkan di dalam tip ini adalah cerita yang tidak benar, yang berlaku di Gual Ipoh, yang diadung sekali dengan ladang rakyat, yang menyatakan bahawasanya pihak kerajaan mengambil tanah rakyat. Inilah wajah-wajah pilu sebahagian rakyat yang kesal dengan tindakan zalim kerajaan negeri. Umpama pelarian di bumi sendiri, tanah yang diusahakan sekian lama lenyap sekelip mata. Dia sebut secara jelas nama saya. Nama saya disebut sebagai seorang yang tidak mewakili rakyat. Seorang yang mengambil tanah rakyat untuk diberi kepada kerajaan. Entah apa upaya saya untuk ambil tanah rakyat diberi kepada kerajaan. Disebut nama. Ingat wakil rakyat ni nak menguntungkan rakyat. Kalau lagu tak bagi usaha ni tidak menguntungkan. Nak merugikan rakyat. Tanah rakyat. Sikit-sikit kau duk kutip ambil nak bagi kerajaan. Apa tujuan? Disebut nama secara jelas. Bagaimana tanah ini sebenarnya diusahakan oleh Felkra tahun 80-an dahulu. Yang sebelum daripada Felkra itu dinyatakan bahawasanya ada individu-individu tertentu cuba mengusahakannya. Tetapi individu berkenan menyerahkan kepada Felkra untuk dimajukan, dan Felkra mengambil tanah berkenaan, majukan juga dengan cara yang haram. Walaupun dia pertubuhan yang halal, tetapi dia majukan dengan cara yang haram. Dia tidak dapatkan apa-apa kebenaran daripada pihak kerajaan pada masa itu. Kerajaan pada masa itu adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Orang pakat gini nebah sikit sore, nak ambil, nak kononnya, nak tanah getah, dia mari tak usahlah beri hamba uruskan. Dia janji secara lisannya, dia katanya, bukti tak ada. Katanya dia akan kembalikan semula selepas 10 tahun. Maka orang kampung Serah, ada satu pihak yang dikenali sebagai hamba sebut nama dalam dewan ini, Pak Ada Yok. Orang Soho, dia usaha secara sendiri. Dan dia ini bapa UMNO. Pak sebut sikit. Dia usahakan bersama dengan kumpulan dia. Dan berjaya. Maka walaupun semua sekali lebih kurang 100 orang ini yang dipimpin oleh Pada Yok ini, walaupun dia itu ketua UMNO, bahkan pada masa tahun 45 tahun sebelum daripada ini, pelajar sekolah apabila ditanya, wakil rakyat kawasan kamu siapa? Dia kata Pada Yok. Dia tak kenal pula pasu kita. Dia kenal Pada Yok lagi. Hebatnya pengaruh, dan dia merupakan seorang orang kuat. Tetapi oleh kerana dia meneroka tanah ini sebelum daripada tahun 90, besar boleh menoreh apa semua sekali, 100 orang lebih grup dia itu. Maka saya sebagai salah seorang anggota JET, memperakukan ini kerana apa? Dia usahakan secara sendiri dan dia menoreh apa semua sekali. Tanpa kita melihat, tanpa kita tanya warna dia. Kita tak tanya pun dia. Kerana apa? Kita merasakan itu tanggungjawab kita. Dan slogan saya selalu menyatakan saya bersama dengan rakyat. Tetapi dalam kes ini, apabila Felkra memajukan tanah itu, berjaya kemudiannya, dia tidak serahkan kembali tanah ini kepada rakyat. Walaupun sampai dah lebih daripada 10 tahun, dia tak serahkan. Sepatutnya perkara ini boleh diselesaikan semasa kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dia tak serahkan kepada rakyat. Akibat penerokaan ataupun dia membangunkan tanah, Felkra membangunkan tanah ini berjaya dengan cara yang haram lah, dengan cara yang tak ikut kaedahnya. Maka kerajaan kita menyedari perkara ini. Apabila kerajaan kita menyedari perkara ini, maka perundingan berlaku. Apabila perundingan berlaku, maka ringkas cerita, tanah IPL 1 dan 2 ini
dilaporkan oleh Velcra tak ada penerokaan seumpamanya, dilaporkan oleh Velcra tak ada penerokaan seumpamanya, dilaporkan oleh Velcra tak ada penerokaan seumpamanya, maka diserahkan kepada kerajaan. Dan kerajaan serahkan tanah ini kepada PMBK. Apabila kerajaan serahkan tanah ini kepada PMBK, maka PMBK satu jabatan mengurus tanah ini dengan menghantar orang-orang untuk menoreh getah ini. Orang-orang untuk menoreh getah ini masuk menoreh, sekian lama menoreh, tiba-tiba satu rombongan daripada yang dikatakan orang kampung. Sebenarnya saya tidak kategorikan ini sebagai orang kampung. Dia ini adalah dihasut oleh pihak tertentu yang dipimpin oleh orang yang juga dikenali sebagai Pakda berapa amat tak ingat dahnya. Dia tak ada kaitan langsung pun dengan tanah itu. Ini merupakan satu sindiket dan penipuan. Satu sindiket dan penipuan dipimpin oleh seorang orang yang kita tidak kenali, yang duduk di luar daripada kawasan, duduk dalam kawasan Kak Ani kata kapung dia tak ada kapung kau ni. Kapung Bunga Ikan, Sungai Ikan. Tak ada kapung dia Sungai Ikan. Surat daripada Velcra kepada watak berkenaan yang kita tidak kenali dengan watak yang agak gerebek, mengerahkan orang ramai masuk menoreh dengan bawa bedil, dengan bawa senjata. Dan akhirnya berlaku pergolakan, bertetok, hampir putus tangan. Tok Guru. Hampir putus tangan. Botok pecah kepala. Tapi bahagian ini tak masuk soal khabar kerana berlaku perselisihan sama sendiri. Mereka menoreh tanah ini kerana mereka menyatakan tanah ini adalah tanah mereka. Sedangkan mereka ini hanya masuk teroka, nebah dua tiga cakup, apa dia nebah sikit sebanyak, tunjuk ini kan. Tetapi yang mengusahakan tanah ini satu watak dapat 30 hektar. Termasuklah Pakda yang hamba sebut sana, dia sendiri ambil 30 hektar. Kroni-kroni dia bagi luas-luas semua, dia bagilah kepada kemungkinan yang terlibat itu seka 2 hektar. Berlaku perundingan dengan saya. Tetapi oleh kerana tidak boleh nak dibuktikan bahawasanya mereka ini merupakan peneroka yang sebenar, saya kata saya akan selalu bersama dengan rakyat. Tetapi oleh kerana benda ini merupakan satu sindiket, maka saya tidak berupaya untuk bersama dengan sindiket ini. Apabila pihak kerajaan menyerahkan kepada PMBK, mereka masuk menoreh, kemudiannya mereka ini datang pula dengan bawa bedil, dengan bawa golok pareh, hambat dan menoreh, apa semua sekali, maka mereka ini menoreh, dan dalam ini satu pembohongan yang cukup besar berlaku. Rupa-rupanya yang menangis itu, menangis masuk dalam TV3, TV1. Sedih mana? Sedih mana? Direktor saja dulu. Masalah ni saya mari atas sendiri, dia mari taipek rebo. Taipek rebo, lepas tu dia mari tambah baca. Dia tak lagi buat saya ni mari noreh. Kadang sedih juga sebab kerana duit. Memang tak ada di perut. Berapa lama disiarkan? Apabila saya cek tengok bawah kapung, merupakan orang yang disuruh, orang yang diupah. Ya Allah. Menangis pun, tergamuknya buat. Menangis pun boleh upah, supaya Cina. Sebab kematian teman kita sebelah sana. Berlakon. Mengkebal bang Muhammad. Di Rasulullah. Okey. Terima kasih Muhammad. Sebelah orang kena manggil tak? Tak jelas tu. Siapa dia je upah, siapa dia je belakang, siapa dia je buat kerja pelik-pelik ni. Tak jelas tu. So, jelas molek sikit. Allah begitu melalu mana ni. Tak ada orang lain dah. Negeri Kelantan ni tak ada MCA, tak ada MIC, tak ada. Saing kita daripada UMNO yang mengurus perkara ini, yang jadi dia edarkan tip ini masa himpunan. Dia molek masuk sahabat saya. Di himpunan di teman Wak Cair baru ni. Dia cetak 10,000. Puluhan ribu. Dia beri kepada semua yang pergi masuk dalam beg. Pendek kata kalau kita tengok CD ini, ya Allah, kita rasa zalimnya kerajaan PAS Kelantan. Zalimnya kerajaan kita yang mengatakan tanah rakyat diambil. Tetapi yang sebenarnya adalah tidak begitu. Mereka ini masuk noreh semata, lepas tu kita tak hambat pun demo.
Ustaz Ahmad demo. Cuma minta tolong supaya kalau boleh keluarlah. Barang ni, barang hak PMBK dah. Tak usah keluar. Tak usah keluar. Sedia dengan golok, ada pengawal, semua sekali. Tapi Alhamdulillah, apabila kerajaan mengeluarkan geran apa semua sekali, berunding lagi, keluar. Begitu sebuah kerajaan. Jadi di mana timbulnya apa dia kerajaan merampas tanah rakyat? Mereka hanya masuk sebentar aja. Masuk sebentar, noreh. Lepas tu mengadu, dia kata, habislah mata pencarian dia. Sekian banyak dia, sekian lama menoreh sini mencari makan di atas tanah ni. Sedangkan tak ada yang menuntut ini, menyatakan tanah ini tanah mereka. Katanya mereka yang meneroka tanah ini, mereka menghantar senarai nama kepada saya. Ini di antara orang-orang yang terlibat meneroka. Maka kalau dilihat senarai nama yang dikemukakan kepada saya dan kepada pejabat tanah merah, nama-nama ini semuanya di antaranya ialah ahli keluarga 1 ataupun 2, 3 watak itu. Yang lebih teruk laginya, nama-nama ini, pada masa tanah itu diteroka, yang dikatakan peneroka ini, pada masa itu, ianya berusia 3 tahun. Ada hak paling mudah laginya, belum lahir pun ada. Belum lahir, jadi peneroka dah. Kalau Tok Guru betul-betul nak mari pasal kita tak Quran depan kita pakai junjung. Betul ke tak betul tanah saya di IPR 1, IPR 2 ni? Saya berani bersumpah dengan nama Allah, hak saya bawa hak saya. Dalam perut jadi peneroka dah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ini nama-nama ini ada dihantarkan kepada saya masa mereka membuat permohonan menyatakan bahawasanya tanah ini tanah mereka. Inilah yang menjadikan saya tidak ada upaya walaupun slogan bersama dengan rakyat, tetapi ada unsur penipuan dan ada unsur ada unsur konspirasi. Semua ini saya tidak melihat kepada UMNO PAS dalam soal ini. Apabila saya bertembung dalam perkara yang begini, saya tidak pernah tanya soalan utama saya PAS ataupun UMNO. Seperti yang kita selesaikan 100 orang yang lebih daripada ketua UMNO dan semua sekali UMNO. Dan yang ini semua sekali pun memang UMNO. Semua yang ada yang terlibat dengan yang PAS langsung tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Dan ramai watak-watak ini adalah watak yang menimbulkan kecurigaan, keraguan. Kerana apa? Apabila kita turun kenal pasti, watak-watak ini dikatakan watak-watak yang tidak terlibat dengan tanah. Inilah, tetapi gambaran 10 minit ini cukup pedih. Menangisnya dia, membuat fitnahnya dia, menyatakan kita merampas kerajaan, merampas tanah rakyat yang dia usahakan sekian lama, sedangkan dia hanya usahakan masuk menoreh. Kita bersimpati kepada yang benar-benar, yang betul-betul. Tetapi bukan kaedah ini cara penyelesaiannya. Bukan kaedah dengan cara menghalau semua jentera ataupun penoreh-penoreh yang sah masuk dengan cara seperti tak ada undang-undang. InsyaAllah perundingan sepatutnya berlaku bukan dengan cara kaedah yang begini. Maka dalam kes ini, InsyaAllah kerajaan perlu mengambil satu pendekatan yang sangat baik